Selamat pagi semua. Topik kita pada hari ini adalah nutrisi dan teknologi makanan. Kita dah selesaikan untuk topik bab 1 iaitu mikroorganisma. Sekarang kita pergi kepada nutrisi dan teknologi makanan. So, untuk hari ini kita akan bercerita tentang nutrisi sahaja. Okay? So, topik pada hari ini memang agak macam menyelerakan. Cuba tengok gambar pun dah menyelerakan kan? Okay, so Okay. So, kita akan pergi kepada 2.1 iaitu gizi seimbang dan nilai kalori. Okay. So, apabila kita makan, pernah tak kita kira kita punya makanan? Berapa kalori yang kita ambil dalam sehari? Okay. Ataupun, kalau kira terlampau macam detail kan. Pernah tak kita fikir, setiap hari bila kita makan, pernah tak kita fikir, sihat ke apa yang aku makan ni? Betul ke apa yang aku ambil dalam diet seharian? Okay. So, itulah yang pentingnya untuk gizi seimbang ini. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan gizi seimbang? Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dengan kuantiti yang betul. Okay, tengok dekat sini dia highlightkan. Sekejap. Okay. Kuantiti yang betul. Maksudnya sebelum ni mungkin kita makan tapi kita tak fikir pun sama ada kuantiti yang kita ambil tu betul ke tak. So sekarang kita dah belajar pasal gizi seimbang. So kita kena seimbang dalam pemakanan kita supaya kita boleh sihat. Okay. So maksudnya kelas makanan ni termasuklah protein, karbohidrat dan sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Mesti seimbang. Okay. Okay. So ini adalah, okay. Sebab apa pentingnya kamu ambil gizi yang seimbang? Okay, sebab apa? Sebabnya kita nak mengelakkan kita ataupun masyarakat kita terkena dengan penyakit malnutrisi. Malnutrisi ni apa? Belajar. Okay, malnutrisi ni adalah penyakit kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan yang menyebabkan malnutrisi. Maksudnya, apabila kita ambil terlebih nutrisi pun tak boleh, terkurang nutrisi pun tak boleh. Jadi dia mesti seimbang. Okey, kita pergi kepada satu-satu gambar ni. Okey, kita pergi kepada penyakit goiter. Pernah dengar ataupun pernah nampak tak penyakit ni? Okey. Penyakit ni biasa kita panggil sebagai gout. Okey, gout dia ada bengkak besar dekat kita punya thyroid sini. Okey. So, yang ini disebabkan oleh kita pengambilan berlebihan iodin. Jadi dia akan mengganggu kita punya kelenjar thyroid kita. So, jadilah thyroid. Okey. Untuk gambar yang kedua kita ada scurvy. Scurvy ni disebabkan oleh kita pengambilan kekurangan pengambilan vitamin C. So, akan ada masalah scurvy. Okey. Yang ni pun sama. Semua sama. Semua ada kekurangan dia. Yang ni pun sama. Ricket. Okay, so 5. Ada banyak lagi. Kita ada rabun malam disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Kita ada penyakit beriberi. Kalau kamu ingat lagi kita belajar sejarah zaman dulu kan. Penyakit beriberi ni sangat famous. Sangat popular lah dalam pada zaman dahulu. Masa kita tengah dijajah. Sebabnya kita kekurangan nutrisi pada masa tu. Okay, selain daripada tu apa lagi yang kamu tahu? Okay, yang lain tu kamu boleh Google dan carilah. Ada banyak sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi ni. Okay, so next. Okay, ni adalah contoh gambar dia. Tengok biasanya keadaan ni kita akan jumpa di mana? Kita akan jumpa dia dekat negara-negara yang mempunyai negara-negara miskin lah. Tengok, kesian kan? Kurus je. Sekarang ni kamu makan sampai membazir kan. Cuba tengok diorang ni. Tak cukup pun nutrisi. Kita ada konsep pinggan sihat Malaysia. Okey, sekarang apabila kita makan, tengah hari nanti kan kamu makan, kamu tengok dalam pinggan kamu tu, apa yang banyak, apa yang lebih. Okey, contohnya dekat sini. Biasanya lah, yang biasanya memang semua kita rakyat manusia ni kan kita akan makan yang lebih ni nasi, betul tak? Nasi, lepas tu akan lebihnya juga daging dan lepas tu baru kita letak sayur sikit kan. Tapi sebenarnya konsep yang sebenar adalah separuh daripada pinggan tu. Okay, sekarang kita ambil pinggan kita, ni pinggan kita bagikan dia macam ni. Okay.
Jadi separuh daripada pinggan kita, kita isi dengan sayuran dan buah-buahan. Lepas tu sukunya untuk protein dan sukunya untuk karbohidrat. Untuk protein dengan karbohidrat terpulanglah kamu nak ambil apa suka hati kamu. Dah takkan hari-hari kamu nak makan ikan kan? Okay. Tapi yang penting dia hanya suku sahaja. Manakala sayur dengan buah-buahan dia mesti separuh daripada kamu punya pinggan. Okay. So, okay, boleh faham setakat ni? Kita pergi kepada next, kita ada aplikasi konsep pinggan sihat sihat Malaysia dalam kehidupan seharian kita. Okey, aplikasinya kita mesti makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Maksudnya kita kena makan 3 lah. 3 hidangan utama yang sihat. Okey, lepas tu kita ada mesti makan 1 hingga 2 snack yang sihat. Dia bukan snack yang tak berhasiat. Snack yang sihat. Contoh apa snack yang berhasiat? Contohnya kacang. Kacang adalah contoh snack yang berhasiat lah, yang sihat. Yang taruh waktu makan jika perlu. Contohnya kamu lapar, yang kamu ambil bukan contoh kita kan, kita dah makan 3 hidangan utama. Tapi dalam selang masa tu kita akan ada rasa lapar lagi kan. Jadi kita hanya boleh ambil snack yang ringan sahaja yang sihat. Okey. Contoh snack yang tak sihat contohnya fries. Fries tu tak sihat lah, banyak bergoreng. Dan satu lagi, kentang goreng kamu tu diproses. Jadi makanan apa-apa makanan yang diproses dia tidak sihat ya. Okey, lepas tu lebihkan makanan berbijirin. Contohnya oat, nestem, tu adalah makanan yang berbijirin lah. Okey. Lepas tu kurangkan makanan bergoreng dan bersantan. Tapi inilah yang kita suka kan, yang sedap makanan bergoreng dan bersantan. Kena kurangkan. Sebabnya nanti kita akan tengok lagi apa penyakit yang disebabkan oleh makan makanan bergoreng dan bersantan. Okey, last kali kita makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap. Sebab apa ya? Sebab apa dia kata kat sini kita mesti makan makanan di rumah lebih kerap. Kerana makanan dekat luar tu dia kadang-kadang kotor. Satu lagi, yang pertama dia kotor. Okey, selain daripada tu, dia tak berhasiat sangat. Contohnya fast food kan. Kita suka makan tapi sebenarnya fast food tu sangat tak bagus untuk kesihatan kita. Okey. So contoh salah satu lagi kan sebenarnya kalau kita ambil fast food terlampau banyak, tu yang menyebabkan kita punya penuaan tu sangat cepat. Jadi itulah yang menyebabkan kita jadi cepat nampak tua. Sebab kita asyik makan makanan yang tak berhasiat. Jadi kita punya kulit pun cepat menua. Jadi kita kan nak awet muda kan. Jadi kita makanlah makanan yang berhasiat. Nilai kalori. Okey, untuk nilai kalori ni nilai kalori ni cikgu akan tunjukkan cara yang betul untuk mengira. So kamu kena tahu je lah. Setiap makanan tu dia mengandungi kalorinya yang berbeza dan kita akan kira setiap hari kan berapa kalori yang kita perlukan dalam kita punya seharian. Jadi kita akan ambil kalori itu mengikut jumlah yang kita perlukan sahaja. Tak boleh lebih. Kalau betul-betul kamu nak ikut diet yang seimbang kan, macam itulah. Dia tak boleh lebih kalori makanan yang kamu ambil. Tapi kalau betul-betul kamu nak jaga kesihatan kamu lah. Okay. So nilai kalori ni ialah bagi sesuatu makanan ialah jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkapnya. Okay, so ni adalah maksud dia lah. Untuk unit dia adalah kilokalori ataupun kilojoule. Kita tengok dengan apa soalan yang dibagi. Okey, 1 kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Okey, 1 kilokalori bersamaan dengan 4,200 joule. Bersamaan dengan 4.2 kilojoule. So, semua ni kita akan belajar. Cikgu akan bagi latihan. Cikgu akan tunjukkan caranya. Macam mana nak kira dan kita akan buat latihan bersama-sama. Yang ni pun cikgu memang akan banyakkan latihan lah untuk kamu. Supaya kamu lebih faham. Sebabnya soalan selalu keluar juga untuk pengiraan ni. Pengukuran nilai kalori dalam makanan digunakan. Yang ni adalah radas untuk mengira berapa kalori makanan yang kita makan seharian. Okey, nilai untuk karbohidrat, nilai kalori dia 16.7, untuk lemak 37.6, untuk protein 16.7. Jadi kamu tengok kat sini, kalori untuk makanan yang berlemak sangat tinggi. Jadi kalau kamu dah ambil makanan berlemak, yang lain tu kamu kena kurangkan.
makanan yang lain nanti kamu boleh baca ya. Okey, ni adalah contoh dia punya nilai kalori. Nasi putih 15.04. Roti putih 10.6. Tengok roti dengan nasi lebih tinggi ya. Gula kasar 16.5. Minyak, yang ni lemak. Tengok lemak semua kepala 30 lebih je. Okey, lepas tu kita ada protein. Daging ayam dengan daging lembu. Tengok daging lembu lebih tinggi dia punya kalori. Lepas tu pelawas kita pun ada tapi sedikit nah. Semuanya kita akan makan. Jadi kita akan kira berapa yang kita ambil seharian. Okey, kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Apa kesannya? Okey. Okey. Okey, ada macam-macam penyakit lah yang disebabkan oleh tidak mengambil jumlah kalori dengan betul. Antara penyakitnya adalah obesiti. Ni memang ramai lah ya kan. Ada masalah obesiti dekat Malaysia ni. Lepas tu kita ada anorexia nervosa. Yang ni penyakit di mana badan dia dah kurus kering dah tapi dia rasa diri dia dah gemuk. Jadi dia walaupun dia kurus, jadi dia rasa diri dia gemuk, jadi dia nak kurus, makin kurus, makin kurus, makin kurus. Jadi macam tu lah. Dia sebenarnya anorexia nervosa ni sebenarnya adalah penyakit mental sebenarnya. Okay. Lepas tu kita ada arteriosclerosis. Yang ni adalah penyakit di mana saluran jantung kamu, saluran arteri kamu tu tersumbat disebabkan oleh lemak yang berlebihan dalam arteri kamu. Itu adalah penyakit arteriosclerosis. Lepas tu kita ada diabetes. Yang ni adalah penyakit darah, kencing manis ya, kencing manis. Lepas tu kita ada penyakit darah tinggi. Yang ni semua tahu lah. Pengambilan kolesterol yang tambah banyak. Trombosis, stroke, serangan penyakit jantung dan penyakit jantung. Yang ni kita akan terangkan satu persatu apa perbezaan penyakit dia. Jadi ini adalah penyakit-penyakit yang akan menghampiri kamu jikanya kamu makan tak menepati kalori yang betul. Okey. So, kita pergi kepada satu persatu ya. Okey, slide kita dah nak habis dah. Okey, untuk obesiti. Okey, obesiti ni dia berlaku disebabkan kita mengambil makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan untuk jangka masa yang panjang. Maksud jangka masa yang panjang ni maksudnya kamu ambil makanan yang berlemak kan dalam tempoh masa yang panjang. Maksudnya daripada kecil kamu makan ayam goreng, hari-hari makan ayam goreng. So tengoklah badan kamu. Bukan kita nak cakap yang gemuk tu, ayam goreng tu tak bagus. Sebenarnya lemak tu ada. Kalau kita tak ambil makanan yang berlemak pun tak bagus juga. Sebab makanan berlemak ni dia ada khasiatnya juga. Di mana lemak ni kita perlukan dalam badan kita untuk memanaskan badan kita. Lepas tu banyaklah juga. Tapi kalau pengambilan secara berlebihan tu lah yang akan menyebabkan bahaya. Okey. Lepas tu kita ada meningkatkan kesannya, masalah kesihatan obesiti tadi kesannya adalah meningkatkan risiko menghidap penyakit seperti diabetes, arteriosclerosis dengan penyakit darah tinggi. Yang ni orang kata 3 serangkai tu. Lepas tu kita ada anorexia nervosa. Kita tengok keenganan seseorang individu untuk makan kerana terlalu risau akan kenaikan berat badan. Okey, jika kamu tengok ya, contohnya artis Korea kan, diorang sangat kurus ya. Sebab diorang sangat obses nak jadi kurus. Kalau dia tengok badan yang nak jadi idol kan, kalau kamu berisi dia akan jadi kecam lah, macam tak layak lah jadi idol kan. Kamu mesti tengok kan Korea, jadi kamu tahu kan macam mana situasi dia. Jadi kebanyakan diorang memang mengalami masalah anorexia nervosa. Di mana diorang rasa walaupun diorang dah kurus, kamu tengok kan badan Jennie Lisa Blackpink tu, kamu tengok kan badan dia kurus kan, tapi diorang rasa diorang gemuk. Dia maksudnya sebenarnya diorang tu ada masalah psikologi sebenarnya, mental diorang. Diorang mungkin dipengaruhi oleh keadaan sekeliling yang nak nampak persaingan antara perempuan idol-idol yang lain yang lebih kurus. Jadi diorang jadi macam tu. Okey, kesannya menghidap masalah kesihatan seperti malnutrisi dan boleh membawa maut. Sebab apa boleh membawa maut? Sebab diorang tak makan. Lepas tu diorang bergerak, diorang guna tenaga. Jadi lepas tu dia boleh membawa maut lah. Okey, next. Okey.
Arteriosclerosis ni adalah penyakit pemendapan kolesterol pada dinding arteri kamu. Kita punya dinding arteri kita kan ada macam straw macam ni. Kamu ambil straw, lepas tu cuba kamu letak mentega ataupun kamu seduh sup lah, sup yang dah sejuk kan dia ada lemak-lemak kat situ. Cuba kamu tengok, makin lama kan makin banyak, makin penuh kan dekat situ. Jadi lama-lama dinding arteri kamu tu dia makin sempit sebabnya kandungan lemak dekat dinding kamu punya arteri. Lama-lama dia boleh makin sempit. Okay, so tengok dia kasi kesan dia lumen arteri menjadi sempit dan menyebabkan tekanan darah tinggi, menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Sebabnya penyakit jantung dan stroke ni sebabnya oksigen tu tak boleh nak sampai ke otak kamu. Jadi dia akan terkenalah penyakit jantung ataupun stroke ni. Okay, lepas tu kita ada diabetes meletus pengambilan makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula. Tengok kandungan gula untuk jangka masa yang panjang. Contohnya kita minum hari-hari, kita minum makan air Milo yang manis. Lepas tu dalam tempoh masa yang lama, jadi memang akan terkena penyakit diabetes ni lah. Okay, dia akan menjejaskan penglihatan, kesihatan ginjal dan sistem saraf. Salah satu dia punya, macam mana kamu nak tahu kamu ada penyakit diabetes adalah apabila kamu luka, contohkan luka kan kat tangan kamu. Luka kamu tu walaupun dah beberapa hari dia lambat sembuh. Okay, so ni sharing kan. Hari tu masa nenek cikgu tak sihat, cikgu pergilah jaga dia ke hospital lah, hospital Simujan. Jadi dekat situ kan ada 3 pesakit yang terkena diabetes lah. So seorang tu dia punya kaki terpijak. Dia muda lagi 30 lebih. Lepas tu kaki dia terpijak gunting. Lepas tu sampai dekat beberapa hari luka dia masih teruk, masih berdarah, masih macam menggelikan lah. So diorang kena inject diorang punya insulin dalam badan diorang. So sangat sedih lah sebenarnya. Jadi kamu yang masih muda ni tolonglah jaga betul-betul pengambilan gula kamu. Jangan minum terlampau manis, terutamanya makan minuman yang kamu beli dekat pasar tu yang RM2 tu. Tengok manis gila kan. So tolonglah kamu minum je air masak. Kalau boleh sebenarnya kamu minum gula ni, tapi janganlah hari-hari macam tu. Ataupun minum gula tapi kandungan gula tu rendah je, sikit je, sekadar untuk rasa di lidah kamu. Okay, so ada tekanan darah tinggi yang disebabkan oleh pengambilan makanan yang tinggi kandungan garam dalam tempoh masa yang lama. Tadi garam untuk darah tinggi, gula untuk diabetes, ingat Okay, kolesterol untuk apa? Penyakit apa? Okay. Kesan untuk darah tinggi meningkatkan risiko penyakit jantung dengan stroke. So, setiap makanan tu, kita kena ambil berpada-pada. Kalau kita ambil lebih ataupun kurang, dia ada kesan dia. Jadi, start daripada sekarang, kamu dah belajar kan. Jadi, kamu kena kawal lah kamu punya pemakanan. Kamu masih muda lagi. Sayang bah. Corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Kamu sendiri tahulah macam mana corak pemakanan kamu. Tengok ni memang yang favourite kamu ni lah, McD, KFC, makanan junk food. Itu memang favourite kamu kan. Okay, so lepas ni, kamu dah belajar, kamu insaf lah. Kamu nak guna badan kamu untuk tempoh masa yang lama. Kamu nak sihat lah. Maksudnya, pada usia kamu 60 lebih, 60-an, kamu masih lagi bertenaga, masih lagi sihat, tak ada penyakit macam tu lah. Itu yang kita nakkan. Jadi mulai daripada sekarang kamu kena jaga kamu punya pemakanan. Orang kata diet tu kan, diet tu tak salah pun, bagus sebenarnya diet tu. Tapi kamu kena ikut diet mengikut gizi yang seimbang. Jangan kamu diet gila, diet yang betul-betul macam tak makan, lepas tu makan suplemen. Itu tak elok. Okay, diet mengikut gizi pemakanan yang seimbang. Tak kisahlah kalau kita macam badan kita besar kan, yang penting kita sihat macam tu. Tak semestinya kurus tu sihat, tak semestinya. Tak semestinya sihat, kita gemuk tu kita tak sihat, tak semestinya. Okay,
So yang penting kita jaga kita punya badan, kita jaga kita punya pemakanan, corak pemakanan. Okay. So ini je lah yang cikgu nak terangkan pada hari ini. So harapnya fahamlah, senang je. Okay, ada apa-apa soalan boleh personal WhatsApp dengan cikgu ya. Okay.